Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana hab lana minas salihin ya Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wallahu musta'an. Allahumma musta'an, Allahumma musta'an wa la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Tuhan kami, letakkan kerendahan, keikhlasan dalam hati dan jiwa kami ya Allah. Buang daripada hati-hati kami rasa sombong, riak, takabur dan sebagainya ya Allah. Daripada bersarang dalam hati dan jiwa kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya, dengan inayah kudrah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kita bersua dalam ruang maya ni, subhanallah. Terima kasih pada Ustaz Azhar, Azhar Helmi, dan seluruh teman-teman bicara pada malam ini, Zayan Top, Abang Ijam, Ikhwan Fatana, Ustaz Afad, dan seluruh yang dirahmati Allah. Kita berada pada bulan Rabiul Awal. Bila sebut Rabiul Awal, subhanallah, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah dan kekasih umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita sebut tentang Maulidun Nabi atau Maulidul Rasul, dia tidak sama bagaimana kita meraihkan happy birthday kan, ya, hari kelahiran orang-orang yang kita ingati, kawan-kawan, orang yang kita sayang. Kadang dah jadi trend hari ini bila sambut hari lahir dengan ada kek. Kalau tak ada kek tak sah. Ya, sahabat kena letak kek. Kena nyanyi lagu Allah selamatkan kamu, subhanallah. Tapi di sebalik gambaran ini, Nabi SAW bukan kita nak ingati seperti gambaran itu. Ya, Abang Ijam ni, Ustaz Ijam, bukan kita nak ingati seperti gambaran itu, tapi di sebalik gambaran itu, bagaimana tanda kita sebagai umat Nabi SAW, bukan hanya kita ingat, bukan kita ucap happy birthday, tapi bagaimana kita banyakkan selawat pada Nabi SAW. Nabi tak sama macam manusia biasa. Dan di sebalik lahirnya Nabi SAW, saudara Ikhwan Fatana, subhanallah, nak cerita bagaimana Nabi itu rahmatan lil alamin. Jadi apa yang saya nak gambarkan pada malam ni bersama dengan kita Abang Hijam Malaysia, Ustaz Afad, Ikhwan Fatana, begitu juga kita punya penggerak Zayan pada malam ini, kita nak sembang santai dan mudah-mudahan santai kita tapi sampai. Bukan hanya kita bercakap, kita meraihkan Nabi SAW macam Abu Jahal, Abu Lahab meraihkan Nabi. Dia seronok kelahiran Nabi, tapi dialah penentang yang terhebat bila Nabi diutus menjadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sebalik gambaran ni lagi-lagi kita diuji dengan wabak yang subhanallah, yang kita amat gerun, yang amat mendebarkan, yang saban hari terus meningkat. Tapi di sebalik gambaran ini, bila kita bawa dekat dengan Allah, kita bawa dengan apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di awal tadi mukadimah Ustaz Azhar kan sebut, Azhar Helmi, dia sebut taraktu fikum amraini, ma itamassaktum bihima kitab Allah wa sunnat rasuli. Aku tinggalkan dua benda ni, selagi mana kita berpegang lan tadillu. Bila sebut lan tadillu, dalam bahasa Arab sebut lan tadillu, dia taukidkan dalam keadaan kita tidak akan sesat selagi mana kita berpegang. Pegang bukan kita pegang begitu, tapi berpegang selagi mana kita berpandukan, jadikan panduan, kita tidak akan sesat selama-lamanya. Apa dia? Kitab Allah wa sunnat rasuli, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai gambaran ini di first time kita buat kan. Jadi bagaimana pusingan yang kita nak pusingkan, insya-Allah sebagai mukadimah, mungkin saya nak minta Abang Ijam sebagai mukadimah, dan kita kenal Abang Ijam ni sebagai seorang otai lah dalam industri muzik, dan subhanallah di sebalik gambaran itu, ya Abang Ijam subhanallah, orang yang hebat, belakang tu nak menggambarkan hebat tu.
Lautan tu dia punya, subhanallah. Bagaimana dia diving, dia scuba, subhanallah. Tapi hebat bagaimanapun kita tidak lari daripada Allah, tidak lari daripada Rasulullah SAW. Begitu juga saudara ikhwan Fatana, Ustaz Afad, kita semua ada bawaan masing-masing. Dan kita tidak lari sebagai hamba Allah dan tidak lari sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Landasan itu kena bertepatan kita sebagai hamba Allah, landasan itu kena bertepatan kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya nak minta gambaran awal ini, mukadimah Abang Ijam sedikit, insya-Allah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Apa saja perintah yang datang daripada Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam, maka taatilah dan amalkanlah. Dan apa saja larangan yang datang daripada Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam, maka jauhilah. Jadilah orang yang bertakwa, sesungguhnya azab Allah ini sangat pedih. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Sesiapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia sayang kepadaku, dan sesiapa yang sayang kepadaku dia akan bersama-sama denganku di dalam syurga. Kama qala alaihi salatu wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ustaz, Allah. Dengar clear suara saya, insya-Allah. Alhamdulillah, clear. Allahu akbar. Dengar. Allah. Tak adalah orang tua otai. Ustaz tahu ke apa makna otai tu? Apa dia bang? Ke ada tafsiran yang lain? Orang tu selalu pergi sana sini pun sebut, wah ini otai ni, ini legend ni. Dia orang tak tahu mana otai legend. Otai ataupun legend ni. Maknanya apa? Maknanya orang yang hampir kepada mati. Masya-Allah. Allah. Orang yang hampir kepada mati. Maknanya tu sebab kadang-kadang tu orang panggil legend ni. Orang panggil saya legend, saya terimalah, saya aminkan juga. Orang panggil saya otai pun saya aminkan juga. Kerana apa? Sebutan orang tu, panggilan orang tu. Dia sebenarnya Abang Ijam. Kalau kita faham otai tu kan, orang tua Allah ingat. Okay. Wah, itu barulah Ustaz. Itu abbreviation yang baru. Masya-Allah, terima kasih Ustaz. Masya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Itulah bila nak katakan diri saya ni dah tua, dah hampir kepada mati ni, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan hidayah Allah ni, asbab daripada doa mak saya hampir 30 tahun. Hari ini Allah bagi kesedaran kepada diri saya. Betapa kamu ni umur dah banyak dah. Pasal Nabi cakap, A'maru ummati baina sittin illa sab'in. Umur umat aku ini sekitar 60-70 tahun aja. Maka sedikit yang sampai lebih daripada itu. Jadi hadis ini menyedarkan saya. Aku ni dah tinggal berapa ni umur? 55 tahun sekarang umur saya, Ustaz. Nak ikutkan berapa tahun je? 8 tahun je lagi. Betul lah. 55, tambah lagi 8 tahun, 63 tahun. Itu pun kalau dapat. Kalau tak dapat, tak ada, masya-Allah. Lepas tu teringat pula kata-kata Imam Al-Ghazali rahmatullah alaihi, dia kata apa? Allah rahsiakan 3 tempat ni, 3 perkara ini. Bila kamu nak mati, Allah rahsiakan 3 perkara ni. Cara kamu mati, tempat kamu mati dan masa kamu mati. Ini Allah rahsiakan. Tapi Allah sayang kepada kita ni. Allah sayang kepada kita, dia bagi tanda juga. Dia bagi tanda. Tandanya apa? Kamu lihatlah orang di sekeliling kamu yang sekolah, umpama yang orang sekolah sama dengan kamu, membesar sama dengan kamu, kerana yang selalu bekerja sama dengan kamu. Kalau orang ini Allah dah ambil nyawanya, tunggulah masa kamu pula. Saya teringat benda ni, Ustaz. Ya Allah, ini yang kadang tu insya-Allah tak senang duduk. Jadi dengan kita stres tak boleh juga kita biarkan stres kan. Kita kena cari juga sesuatu
untuk yang pastinya untuk menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu Taala dan juga belajar untuk amalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Taala Alaihi Wasallam untuk melengkapkan diri saya ni sebagai orang yang sebenar-benar yang dikatakan Islam, yang sebenar-benarnya Islam, yang taat perintah Allah, bukan hanya bertaat perintah Allah, Masya Allah. Segala perintah Allah ini kita kena lakukannya mengikut cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Taala Alaihi Wasallam. Ini wasiat Rasulullah. Masya-Allah. Jadi Abang Ijam itu sebagai mukadimah dulu. Jadi saya nak beralih kepada Ustaz Afad, mungkin sedikit mukadimah pengenalan diri yang kita kenal, Afad Raihan kan. Subhanallah. Silakan Ustaz Afad. Rasa kedih sebenarnya bila berada dalam ni Ustaz. Dapat jumpa Meja, masya-Allah, orang-orang kita sebut otai, otai orang lama. Berkenalan dengan Ustaz Ashraf dan sahabat-sahabat lain, ikhwan dan sahabat-sahabat Radio Zayan, masya-Allah. Satu orang kata malam yang cukup indah lah Ustaz. Hari ni kalau ikut saya beberapa hari ni memang banyak dalam program live saya pun kita banyak menekankan tentang Maulidur Rasul, nak kehadirannya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ramai sahabat-sahabat yang berkongsi dengan saya dia orang sangat rindu saat berada di kota Mekah dan Madinah. Jadi bila keadaan macam ni dia baru datang rindu. Jadi inilah kadang-kadang perasaan yang ada pada manusia bila dah tak ada depan mata. Bila dah tak ada depan mata baru dia datang, baru datang kerinduan. Bila dah diuji barulah nak rasa Allah tu dekat dengan kita. Kan? Jadi sebagai manusia kadang-kadang inilah antara perkara yang sering berlaku berulang kali. Hari ini kita taubat, besok buat balik. Hari ini kita taubat, besok kita buat balik. Allahu Akbar Ustaz. Jadi ini kadang-kadang saya merasakan untuk diri sendiri betapa beruntungnya kita memiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan mungkin sahabat lain yang tak kenal Nabi, walaupun kita tak bertemu dengan Nabi, tapi asbab kasih sayang Nabi, asbab Nabi tinggalkan banyak perkara baik ni, banyak syafaat yang akan kita dapat sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selagi kita beramal dengan sunnah dan Quran yang telah diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya membaca dan juga beramal dengan Al-Quran. Jadi insya-Allah mudah-mudahan sahabat-sahabat yang ada pada malam ini, apa yang dikongsikan oleh Ustaz mudah-mudahan akan dapat menjadi panduan untuk saya dan juga sahabat-sahabat lain. Tadi Ustaz buka tadi pun sebenarnya dah memberikan satu rasa Allahu Akbar, kita ni diuji dengan ujian, tapi kalau nak kita balik pada zaman Nabi diuji dengan lebih dahsyat. Kita ni baru diuji sikit je kita dah rasa apa ni, macam-macam manusia Ustaz kan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan ada manfaatlah untuk orang lain dan seterusnya memberi satu rasa kecintaan yang mendalam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz Afad sebagai mukadimah. Mungkin saudara ikhwan ada sesuatu yang di-share bersama sebagai mukadimah pengenalan diri, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Terima kasih pertama-tama sekali saya ucapkan kepada sahabat-sahabat saya di Radio Zayan dan juga Ustaz Abang Ijam, Afad dan rakan-rakan yang lain, kerana saya rasa sangat-sangat bersyukur Allah Ta'ala pilih saya dapat bersama-sama dalam satu majlis yang kita kata santai kan, secara virtual. Kita tak berjumpa tapi alhamdulillah kita dapat bersama-sama untuk berkongsi apa orang kata rasa cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Dan saya rasa sangat bertuah saya entah daripada mana, sudut daripada mana saya dapat juga bersama-sama dalam program kita malam ni kan. Pada saya satu pengalaman yang saya rasa seronok untuk diceritakan kepada orang luar, masyarakat luar. Daripada malam ni kita akan bersembang tentang satu orang yang sangat istimewa dalam hidup kita, seluruh umat manusia, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So saya datang sini memang untuk program malam ni saya nak belajar sebanyak-banyaknya. Saya harap perkongsian malam ni kita dapat manfaatkan bersamalah, insya-Allah. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih saudara ikhwan Fatana, Abang Ijam, Ustaz Afad dan seluruh yang dirahmati Allah. Saya nak mengajak kita merenung seketika bagaimana hari ini kita diuji. Tadi Ustaz Afad sebut kita tak boleh nak ke Makkah. Macam sebelum ni bila Rabiul Awal ramai yang berbondong-bondong. Subhanallah, saya sendiri bila sebut Rabiul Awal, saya pun dilahirkan dalam bulan Rabiul Awal, ni 24 Rabiul Awal.
Nabi 12 hari bulan, saya 24 Rabiul Awal. Dan alhamdulillah setiap tahun sebelum ni sambut air lahir di sana. Kita berada di Madinah. Allahu Akbar. Tapi seolah-olahnya kali ini Allah tutup daripada sampai. Dan masjid pun rumah-rumah Allah di Kuala Lumpur, di Selangor. Saya duduk di Selangor. Begitu juga di Putrajaya. Seolah-olah kita tertutup. Bagaimana kita nak sampaikan kecintaan kita pada Allah? Bagaimana kita nak jadikan solat di masjid itu sebagai ikutan pada Nabi SAW sedangkan seolah-olah tertutup? Apa maksud di sebaliknya? Kita fikir sama-sama, Allahu Akbar. Adakah sebagai musibah daripada Allah? Adakah di sebalik gambaran ini cabaran yang perlu kita lalui? Kecintaan itu bukan dalam keadaan bertempat. Kecintaan itu bukan dalam keadaan kita kena ke Madinah, kita kena ke tempat Nabi dikebumikan, baru akan sampai. Sedangkan dari awal tadi saya sebut bagaimana lahirnya Nabi diraih oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Tetapi bila Nabi diangkat menjadi Rasul, dia adalah penentang yang hebat kepada Nabi SAW. Jadi sama-sama kita fikirkan, bila nak cerita tentang bukti kecintaan kita pada Nabi SAW, apa yang perlu kita lakukan? Saya teringat firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ayat ni sahabat, ni Abang Ijam, orang panggil waktu saya belajar dulu, ni ayat pengasih. Ayat pengasih. Bila sebut ayat pengasih kan kita suka kan, siapa bayangkan nama dia sebut qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Saudara ikhwan kalau suka pada siapa tu sebut fattabi'uni. Ini ayat pengasih. Subhanallah. Tapi di sebalik gambaran itu, bagaimana nak cerita qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan bila kita sebut kita cinta Allah, fattabi'uni. Nabi sebut ayat ini, baca daripada ayat ni, ikut aku. Bila kita ikut Nabi, akan sampaikan kecintaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah Abang Ijam janggut. Sunnah Nabi SAW. Bila sebut gambaran ini, tadi saudara ikhwan pun sebut, ikhwan Batana kan, dakwah dengan lagu. Ustaz dakwah dengan lagu. Dakwah dengan apa yang kita boleh sampaikan. Ingat, di akhirat nanti kita akan dibangkitkan dengan siapa yang kita jadikan ikutan. Kita ngaku kita ikut Nabi, tapi kita ikut selain daripada Nabi. Allahu Akbar. Tidak akan berlaku kiamat bila mana beberapa perkara berlaku, antaranya 3 yang disebut dalam hadis Nabi SAW. La yabqa minal Islam illa ismu. Tadi yang tinggal nanti Islam hanya nama Islam. Nama umpamanya Ali tapi perangai macam Ali Kalimutu. Contoh. Nama Aminah tapi perangai macam Aminaci. Allahu Akbar. Jauh daripada Islam. Yang kedua, la yabqa minal Quran. Tidak ada yang tinggal daripada Quran illa rasmuh, hanya tulisan, Quran tak baca. Kita ngaku kita cinta Nabi, kita ngaku kita umat Nabi SAW. Dan yang ketiga apa dia? La yabqa minal masjid illa al-bina. Tak ada yang tinggal daripada rumah-rumah Allah, hanya binaan semata-mata. Hari ni kita tak boleh nak pergi, bukan sengaja tak pergi, tapi daripada pandemik ni, COVID-19 ni, subhanallah. Jadi seluruh teman-teman usrah, kita andaikan sebagai usrah, bicara ingatan kita pada Nabi SAW. Mudah-mudahan walaupun kita tak boleh nak ziarah Nabi, sampai kecintaan kita pada Nabi SAW. Saya nak sebut sepintas lalu sebelum saya serahkan pada Abang Ijam kembali, antara yang perlu kita letakkan sebagai bukti kecintaan Nabi SAW, yang nombor 1, kita kena benar-benar ikut sunnah Nabi. Benar-benar bila sebut sunnah, bagaimana perilaku Nabi, bagaimana amalan Nabi dalam harian. Dan sebentar lalu saya nak sebut, dalam sehari ada 7 amalan yang Nabi ajar. Bangun sebelum subuh, tahajud. Itu sebab kalau daripada sudut sains, orang yang bangun sebelum subuh dia sihat. Mandi sebelum subuh, umpamanya badan tak gemuk. Allah, ini kajian sains. Kajian sains. Kajian sains. Jadi dia bertepatan dengan sunnah Nabi SAW. Itu nombor 1. Yang kedua apa dia? Solat subuh berjemaah. Ustaz apa dia? Benar. Ini tak ada kaitan yang hidup yang mati. Tapi kalau terasa kepada muka lah.
Yang faham, tak faham juga. Allah. Yang kedua apa dia? Solat subuh berjemaah. Berjamaah. Ni Nabi ajar kita, solat subuh berjemaah, sunnah harian. Yang ketiga baca Quran. Yang ketiga baca Quran, jangan tinggal. Yang keempat solat sunat duha. Yang kelima istiqamah dalam berwuduk. Yang keenam banyakkan bersedekah. Dan yang ketujuh banyakkan beristighfar. Ini yang Nabi lakukan. Kita ni tak mampu buat semua, kita buat sedikit. Tak mampu buat semua, jangan tinggal semualah bahasa dia kan. Kita bermula dengan sedikit insya-Allah. Itu nombor satu tadi, bagaimana nak buktikan kecintaan kepada Nabi SAW. Yang kedua apa dia? Sanggup berkorban demi Nabi SAW. Bayangkan Nabi berkorban untuk umat dia bagaimana. Saya nak ajak kita fikir seketika, Nabi korban berdakwah, Nabi sampaikan Islam dengan susah payah, hari ini kita boleh kenal Islam. Bagaimana kita kena korban. Hari ini orang hina Nabi, caci Nabi, maki Nabi. Apa pengorbanan kita? Apa sensitiviti kita? Subhanallah. Dan yang ketiga apa dia? Bukti kecintaan kita pada Nabi SAW, belajar Al-Quran dan amalkannya. Kita tak reti baca Quran, belajar, jangan malu. Belajar Al-Quran dan amalkannya. Subhanallah. Bila sebut dalam Zayan ni, ada belajar Jawi, ada tafsiran Quran daripada Azhar Helmi, dan Ultimate juga sebagai, kadang saya dengar dia bacaan, dia punya terjemahan tafsiran dia kan, subhanallah. Yang keempat kita kena ikut apa yang Nabi suka dan apa yang Nabi benci. Apa yang Nabi suka selaras dengan apa yang Nabi suka dan apa yang Nabi benci. Nabi tak suka kepada munafik. Nabi tak suka kepada orang yang hipokrit. Nabi tak suka kepada orang yang bercakap sia-sia. Nabi tak suka orang, itu cuba kita kaji balik. Kalau kita buka Syama'il Muhammadiyah, bagaimana peribadi Nabi, subhanallah sangat banyak. Dan yang kelima apa dia? Tidak terlalu mengagungkan Nabi macam mengagungkan. Maksudnya bukan kita terlalu subhanallah sampai yang berlaku kepada orang Kristian, orang Yahudi, dia terlalu mengagungkan Nabi Isa AS. Maksudnya sampai disalib, dikaku itulah Nabi, itulah Tuhan dia. Subhanallah. Dan yang keenam, yang terakhir apa dia? Tidak mengada-adakan apa yang Nabi tidak sebut. Ini bukti kecintaan kita kepada Nabi SAW. Jadi ini yang dapat saya sebut. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, selagi kita hidup, kata Imam Al-Ghazali, ada dua sebab kenapa kita hidup. Sebab yang pertama, Allah nak kita sedar banyak dosa kita. Allah nak kita sedar kita ni banyak kekurangan. Yang kedua, apa dia? Kata Imam Al-Ghazali, sebab kita nak perbaiki dosa kita, sebab kita nak perbaiki hidup kita. Hidup dunia, walau ujian macam mana pun, hanya sementara penilaian Allah. Dan di akhirat itulah selama-lamanya. Subhanallah. Jadi kembali kepada Abang Ijam sedikit. Subhanallah. Apa yang Abang Ijam boleh selitkan sedikit, penglibatan Abang Ijam dalam arena dakwah. Scuba pun boleh dakwah juga kan. Subhanallah, macam-macam bentuk, dengan motor besar. Sahabat pemain motor besar, saya motor kecil yang tinggal. Allahu Akbar. Mungkin nanti Abang Ijam boleh selitkan dengan lagu-lagu kan. Ada satu lagu yang selalu saya suka. Allah Akbar. Silakan Abang Ijam. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu nusalli wa nusallim ala rasul karim, amma ba'd. Masya-Allah, seperti yang saya kata dalam mukadimah tadi, masya-Allah, saya kadang-kadang tu berada di dalam hidup saya ni, berada dalam ketakutan. Pasal apa? Pasal dosa. Pasal banyak dosa. Masya-Allah, dulu tidak ingatkan untuk buat pahala, tak sedar kita melakukan banyak dosa lah. Masya-Allah. Tapi apabila dah berumur macam ni, teringatlah, masya-Allah, bila-bila masa ya Allah nak ambil nyawa kita ni. Kan? Tapi masya-Allah, dalam keadaan yang macam mana ni yang selalu fikir, keadaan yang macam mana yang kita nak Allah ambil kita. Masanya bila, tempatnya di mana, dan bagaimana cara kita mati. Macam Ustaz cakap tadi, kalau boleh kita naklah mati dengan seperti apa? Cara
ataupun cara hidup kita. Macam mana cara hidup kita kalau kita sayang satu orang itu, contoh kita sayang pada hati itu, kita mati pun kita akan dibangkitkan besok pun bersama-sama dengan hati itu. Contohnya. Kalau kita sayangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taat. Kita taat kepada Allah, kita taat kepada Rasulullah. Itu yang dikatakan kejayaan dunia dan akhirat. Wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah akan bagi sebesar-besar kejayaan kalau kita berjaya mentaati segala perintah Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bermain dekat kepala saya. Lalu asbab daripada perkara ini, masya-Allah, ketakutan mati itu tadi, masya-Allah. Tak ada benda yang saya nak buat melainkan perkara tu yang Allah dan Rasul suka dan redha. Allah dan Rasul suka dan Allah dan Rasul redha. Masya-Allah. Ini perkara yang saya yang selalu bermain di kepala saya, dan saya sendiri motivate diri saya. Saya kadang nanti cakap dengan mak saya duduk dengan mak saya jaga mak saya. Selalu saya cakap, mak tolong maafkan saya, dan yang paling penting saya minta mak saya doakan saya supaya saya ni dapat istiqamah di dalam melakukan semua perkara dalam hidup saya sekarang ini dan sampai saya mati besok adalah perkara-perkara yang Allah dan Rasul suka, Allah dan Rasul redha. Sebab kadang-kadang tu, masya-Allah, saya ingat ada tuan guru saya ijazahkan saya satu doa. Saya amalkan perkara itu dan juga saya bagi dekat mak saya. Saya ijazahkan mak saya pun doakan tu. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda. Ya Allah, ya Tuhan, kau taufikkan diri aku ini untuk melakukan semua perkara adalah perkara yang kau suka dan kau redha. Pasal apa? Kita tiga perkara tu rahsia tak? Mati, cara macam mana, masanya bila, tempatnya di mana. Jadi kita naklah tempat di mana, masya-Allah. Kita naklah, masya-Allah, nyawa kita diambil ketika Allah suka, Allah dan Rasul suka. Jadi apa yang saya buat, Ustaz, masya-Allah, hari ini saya pergilah ke syarikat-syarikat, kawan-kawan saya di syarikat, masya-Allah. Saya adalah bukannya besar sangat bakat saya ataupun ilmu saya ni, tak ada, Ustaz. Tapi semata-mata, masya-Allah, saya nak melunaskan tanggungjawab saya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan dakwah, untuk membuat dakwah. Kerana itu perkara yang Nabi buat sampai mati, insya-Allah. Jadi di antara perkaranya saya fikir apa benda yang saya boleh buat. Jadi alhamdulillah, sepanjang umur saya daripada kecil sampai besar, guru pertama mengaji saya adalah mak dengan bapa saya. Jadi perkara ni, jadi sementara mak saya ni masih ada, masya-Allah, saya selalu bertanya dengan mak saya, mak ingat tak lagi kaedah abah ajar anak-anak orang kampung ni dulu mengaji macam mana? Kadang-kadang mak saya bagi tahu, abang kau macam ni kan, bila nak mengajar tajwid caranya macam ni kan, kalau dia nak mengajar ikhfa hakiki ataupun tajwid yang lain, dia cara dia macam ni. Mak saya ni banyak bagi saya ilham balik. Jadi bila mak saya ni bagi tahu satu perkara yang lama saya dah lupa, saya kecil lagi masa tu. Tapi dia recall balik, dia datang balik, alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini, masya-Allah, setelah saya dapat tauliah daripada Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan, tauliah mengajar Al-Quran, mengajar agama dan juga ceramah. Saya gunakan perkara itu untuk mencari kawan-kawan saya. Yang ada syarikat dia ada staff 20-30 orang, masya-Allah, saya panggil kawan saya, masya-Allah, kau kena pastikan tanggungjawab kau bukan sahaja bagi gaji, bagi peluang kerja dan gaji kepada pekerja kau, tapi agama dia pun kau kena ambil tahu juga. Jadi asbab dia ni, kawan saya tu buka hati, masya-Allah, buat satu majlis. Lepas tu saya saya test seorang demi seorang bacaan Fatihah dia. Ini langkah saya lah, cara saya, insya-Allah. Jadi saya akan, lepas tu saya anjurkan ataupun saya cadangkan kepada kawan saya itu, kau akan buat kelas mengaji, peruntukkan satu hari, satu minggu. Dalam satu minggu tu, satu hari kau peruntukkan untuk staf kau ni semua, siapa yang nak belajar ngaji daripada Iqra sampailah siapa yang boleh baca Quran, nak perbaikikan tajwidnya ataupun apa saja, datang kita, abang boleh mengajar. Tak payah nak bayar apa, percuma. Kalau kau orang nak bagi, aku ambil. Kalau tak bagi pun alhamdulillah, tak kisah. Janji apa? Janji saya nak duduk dalam suasana. Bukan saya nak tunjuk pandai, Ustaz. Saya nak duduk dalam suasana yang dapat menggalakkan saya ingat kepada Allah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab saya buat perkara ni.
khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Yang terbaik di antara kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini perkara. Jadi saya nak segala apa yang ada dalam hadis Rasulullah sallallahu ta'ala wasallam dan Al-Quran, saya tengah belajar, berazam, berjazam insya-Allah untuk melayari hidup saya sampai saya mati besok insya-Allah hanya berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi ujiannya besar lah Ustaz, masya-Allah. Saya cuba. Dah boleh lebih lah, ada COVID. Lepas tu saya punya kelas ngaji pula. Hari Isnin saya di Kota Damansara. Hari Selasa saya di Bangi. Hari Rabu saya di Shah Alam. Hari Khamis pun Shah Alam. Isnin sampai Khamis tu memang saya penuhkan masa saya daripada selepas asar sampai isyak tu untuk mengajar Al-Quran. Jadi bukan apa, ya Allah. Lagi satu perkara, saya ni memaksa diri saya untuk beli, Masya Allah, kitab-kitab ataupun buku-buku yang menceritakan tentang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam mana dakwahnya di Makkah, macam mana dakwahnya di Madinah, apakah akhlak Rasulullah. Bukan apa, untuk kita ni kenal lebih lanjut lagi, selebih dalam lagi tentang diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk kita untuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita ada perasaan cinta, bagi pendapat saya, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah apabila kita mengamalkan sunnah itu, sunnah apa yang Rasulullah dah tinggalkan kepada kita yang dikatakan sunnah ini, barulah kita dapat amalkan secara betul-betul ikhlas dan kita tahu kenapa kita kena buat perkara ini. Masya-Allah. Jadi saya sentiasa mencari suasana untuk menggalakkan diri saya untuk duduk dalam suasana supaya masya-Allah kita ni iman berbolak-balik. Kerana kita iman ni sentiasa kadang atas, kadang bawah. Jadi kalau kita adalah katalah hari Isnin, iman meningkat. Pasal apa? Malam Isnin tu tadi kita dah dengar ceramah ataupun kita jumpa kawan yang menggalakkan kita suruh fikirkan Allah. Kan? Tiba-tiba pula hari Senin tu jos. Masya Allah, kita pun buat kelas mengajar. Kadang-kadang hari Selasa kita ditimpa ujian yang menjatuhkan iman kita ni. Tapi hari Selasa saya ada kelas. Sebab daripada kelas tu, daripada jatuh tu dia naik balik. Pasal apa? Saya tetap duduk di dalam suasana agama. Sebab suasana ni bagi saya Masya Allah. Kita kena create suasana. Bukan suasana. Kita sendiri kena bentuk suasana itu supaya kita duduk dalam suasana, supaya Masya Allah kita belajar sedikit demi sedikit untuk akan amalkan agama dan akhirnya insya Allah kita boleh dapat amalkan agama secara sempurna. Insya Allah. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Subhanallah. Allahumma salli ala Hebat. Seluruh yang dirahmati Allah Ma'ijam. Perkongsian yang terbaik. Saya terfikir bagaimana kita nanti di akhirat akan ditanya. Hari ini apa usaha kita ke arah kecintaan pada Nabi. Di akhirat tiada pertolongan selain daripada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini apa usaha kita nak dapat cinta Allah dan apa usaha kita untuk dapat cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan umpamanya cinta tu nanti akan berbekas. Cinta kita kepada Allah akan berbekas. Bukan bekas tu pada dahi sujud hitam legam lah, tapi di sebalik gambaran itu bagaimana bekas itu sampai di hati kita. Bagaimana kecintaan pada Nabi hari ini usaha kita. Macam Musa'afat menyanyi lagu-lagu pujian kepada Nabi, begitu juga saudara Ikhwan Fatana, subhanallah. Hari ini apa usaha kita? Macam Abang Ijam sebut tadi, demikian hari ini apa yang boleh bawa dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kena usahakan. Sebab apa? Rasulullah akan menanti-nanti kita di akhirat. Rasulullah akan tertunggu-tunggu di mana umatku. Mula-mula bangkit di akhirat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila dibangkit tu, dalam riwayat sebut dia toleh ke kiri ke kanan sampai ditanya oleh Jibril alaihissalam, apa yang kau cari wahai Muhammad? Aina ummati, aku mencari umatku. Subhanallah. Allah. Bila dia jumpa dengan Nabi-Nabi terdahulu, mana umatku? Umatmu belakang, jalan lambat. Subhanallah. Allahu Akbar. Ni seluruh yang dirahmati Allah malam ini, bila sebut kita nak meraihkan Nabi, bukan sekadar kita sebut Assalamualaikum Rasul.
Sama-sama kita, bukan sekadar itu. Bukan kalau sebelum ni kita berarak, kita berselawat, kita pegang slogan. Lah, bukan itu. Tapi bila jadi gambaran ini, untuk kita fikirkan, subhanallah, macam Abang Hijam, boleh mengajar ngaji sana sini, tapi bila dalam keadaan terbatas hari ini, bukan bermakna kita terbatas untuk sampaikan kebaikan. Bukan terbatas kecintaan kita tu untuk sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sedikit daripada Ustaz Afad. Silakan. Mungkin lepas ni saya nak minta Abang Hijam nyanyilah. Boleh, insya-Allah. Allahu Akbar. Dengar Abang Hijam punya perkongsian ni, masya-Allah, satu perkara yang sangat dahsyat lah bang sebenarnya. Maknanya abang menghidupkan dengan suasana mencari suasana. Maksud kita duduk dalam kelompok yang betul-betul nak hidup dengan cara Allah redha dan Nabi redha, masya-Allah. Jadi dalam keadaan sekarang ni kita lihat memang ada keterbatasan untuk kita keluar, untuk kita buat something program dan sebagainya. Tapi macam Ustaz sebut tadi, maksudnya dalam kita keterbatasan, dia tidak boleh menghalang kita untuk terus berselawat ke atas baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan berselawat saja pun kita dah dapat insya-Allah syafaat Nabi. Tapi saya sangat tertarik dengan cerita Abang Hijam tadi, macam mana kita nak tanamkan rasa betul-betul cinta tu dengan betul-betul kenal Nabi. Ini yang kadang-kadang banyak berlaku Abang Hijam. Kita tak sungguh-sungguh nak kenal Nabi. Kita nak mengharapkan syafaat Nabi, tapi tak sungguh-sungguh nak kenal Nabi. Nak cerita tentang Nabi pun kita malu. Ini benda yang sering berlaku. Kadang-kadang saya pergi program sekolah, saya pergi program universiti, saya tanya siapa yang berani tampil ke depan nak cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ramai yang berani. Yang mereka boleh ceritakan siapa sahabat mereka yang ada kat bilik, sahabat di rumah, sahabat di belakang, sahabat di depan. Tapi nak cerita kehebatan Nabi ni, tak ramai sahabat-sahabat kita yang berani nak cerita tentang Nabi. Jadi inilah antara usaha, insya-Allah, mudah-mudahan dari sudut saya, untuk diri sendiri kita berusaha mudah-mudahan lebih ramai lagi sahabat-sahabat kita bersungguh-sungguh nak kenal. Bila kenal baru akan datang rasa cinta. Baru kita berasa sangat untuk beramal dengan apa yang Nabi tinggalkan. Bukan sekadar dengar cerita berselawat saja tapi amalnya sangat kurang. Kita nak mengharapkan syafaat Nabi. Mudah-mudahan doakan saya juga insya-Allah Ustaz, Abang Hijam, ikhwan dan yang lain-lain untuk kita terus beramal sungguh-sungguh untuk kenal dengan Nabi. Saya tak nak hari ni saya nyanyi tentang Nabi Muhammad, Nabi anak yatim, Nabi Rasulullah ni sangat indah, orangnya sangat hebat, tapi at the same time sebenarnya diri sendiri masih lagi belum terkesan. Jadi saya mengharapkan agar Allah berikan betul-betul kefahaman kepada saya, insya-Allah, agar betul-betul sungguh-sungguh kenal Nabi. Dan pada masa yang sama, insya-Allah, bila kita sampaikan kepada sahabat-sahabat kita dua, walaupun lewat lagu nasyid, dia dapat memberi kesan, membuka hati untuk mereka lebih kenal sungguh-sungguh siapa Nabi kita. Dan yang paling penting, kita nak mengharapkan redha Allah dan redha Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Okey, terima kasih Ustaz Afad. Sedikit daripada saudara ikhwan. Sebagai anak muda lah hari ni mungkin alhamdulillah. Anak muda tu. Abang Hijam tadi selaku otai. Dah tua. Allahumma mungkin ada sesuatu kadang Allahu Akbar. Zaman Nabi dulu, Nabi amat dekat dengan anak-anak muda. Itu sebab zaman Nabi disebut asyabab syu'batun minal junnun. Anak-anak muda ni sebahagian gila. Gila mereka nak berjihad, gila mereka nak menuntut ilmu. Tapi bila kaitan dengan anak-anak muda hari ni, subhanallah, gila mereka tu macam mana? Allah Akbar. Mungkin pandangan ikhwan sebagai artis nasyid, artis subhanallah, nyanyikan lagu-lagu untuk dakwah dan sebagainya. Silakan. Okey, pada sudut pandangan saya pula, memang kita tahu sekarang ni cabaran social media sosial ni sangat-sangat orang kata sangat-sangat mencabarlah. Maksudnya dari segi kita nak kawal generasi muda ni memang sangat sukarlah. Sebab pengaruh-pengaruh daripada luar memang dengan mudahnya masuk. Jadi kita apa yang saya usahakan, yang saya cuba buat adalah saya cuba menerapkan unsur-unsur dakwah dalam lagu. Sebab kita tahu anak muda ni dia cenderung pada hiburan. Dia memang hiburan tu adalah satu benda yang
fitrah bagi dia. Kalau dia tak dengar lagu satu hari, dia rasa macam pelik lah hidup dia. Kalau tak mengaji tak apa, dengar lagu mesti wajib kena. So macam mana kita nak masuk dalam dunia dia dan juga menarik dia keluar dalam apa ni orang kata jalan dakwah ni. So dengan cara saya cuba untuk usaha saya adalah saya ambil apa yang dia orang suka, maksudnya genre muzik kesukaan apa yang semasa ni, yang terkini ni, saya cuba masukkan unsur-unsur dakwah. Yang terbaru saya buat lagu berkenaan dengan Rasul yang bertajuk Ya Rasul, dan saya memang sangat-sangat terharu dengan sambutan sebab saya tak sangka yang kebanyakan lagu saya golongan yang bukan Islam pun dengar juga. Jadi dari satu lagu ke satu lagu yang saya nampak adalah kita bukan saja kena memperkenalkan ikon Nabi Muhammad SAW ni kepada orang Islam saja, tapi kepada orang luar juga, orang bukan Islam juga, sebab diorang tak dapat satu penjelasan yang jelas tentang siapa Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita dapat keluarkan lagi nilai-nilai murni dan kepribadian Nabi Muhammad SAW ni, siapa tahu insya-Allah kita dapat memperluaskan dakwah Islam ni ke seluruh masyarakat Malaysia khususnya. Dan saya sangat-sangat memohon doa daripada ustaz-ustaz, daripada abang-abang saya, mendoakan semua kerja yang saya lakukan ni adalah kerja yang dapat membantu kita semula. Maksudnya sebab saya buat lagu ni sebenarnya bukan untuk orang sangat pun, tapi untuk diri saya sendiri sebenarnya, untuk saya manfaatkan. Sebab saya rasa dengan saya membawakan lagu-lagu bonsor dakwah ni, saya dapat meletakkan diri saya bersama-sama dengan orang yang baik-baik. Alhamdulillah, saya selalu sangat berjumpa dengan ustaz. Disebabkan asbab saya buat lagu-lagu ketuhanan ni, saya dapat dipertemukan dengan ustaz, saya berkawan dengan ustaz. Jadi mereka akan sentiasa memberi input-input yang sentiasa mengingatkan saya. Jadi kita tahulah industri hiburan ni dia ada satu garisan yang sangat halus. Maksudnya kita boleh terjerumus, faham tak, ke arah yang tidak baik. Jadi dia satu benda yang susah. Jadi alhamdulillah saya ditakdirkan Allah SWT untuk membawakan lagu-lagu Islamik ni. Jadi dia dapat menjaga saya daripada orang kata buat benda yang di luar konteks Islam tu. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur, dan saya mengharapkan kita semua dapat sama-samalah berusaha dengan cara masing-masing. Sebab saya tahu saya ni bukan orang yang mampu untuk memberi kuliah, nak mengajar orang tentang Islam secara apa orang kata teorinya. Tapi sebab saya tertarik, sebab saya pergi kuliah, ada ustaz tu kata kita ni manusia dilantik Allah sebagai khalifah. Khalifah ni untuk menyampaikan agama dia. So saya rasa sangat terkesan sebab saya rasa saya tak mampu nak buat apa-apa dengan agama Allah ni. Jadi saya cuba usahakan dengan apa yang saya boleh, iaitu dengan membuat muzik ni. Saya mengharapkan saya dapat sampaikan agama Allah. Itulah. Amin. Allah Akbar. InsyaAllah. Subhanallah. Terima kasih saudara ikhwan. Apa yang saya boleh sebut, kita ni Nabi SAW sebut khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia bermanfaat pada manusia lain. Bayangkan kalau kita jadi manfaat pada orang, kita jadi asbab orang dapat manfaat. Subhanallah. Bagaimana Nabi pun ikon yang terbaik, manfaat kepada seluruh alam. Dan bayangkan kalau kita jadi asbab kepada kelalaian manusia, apa jadi? Allah Akbar. Kita nyanyi orang jadi lalai. Macam Abang Hijab sebut tadi. Orang jadi lalai, orang jadi asyik. Subhanallah. Dia jadikan kita idola sedangkan kita melalaikan dia. Allah Akbar. Jadi sangat cantik kita punya pusingan dan kita nak masuk pusingan akhir ni. Jadi subhanallah, masa begitu pantas. Itu sebab dalam kita nak bicarakan tentang Rasulullah SAW, kita sebagai hamba Allah jangan keluar daripada landasan hamba Allah. Kita sebagai umat Nabi jangan terkeluar daripada landasan sebagai umat Nabi SAW. Selagi kita hidup, semua ada dalam keadaan ada peluang masing-masing, ada platform masing-masing. Abang Hijam dengan platform dia, sebagai orang yang hebat, penyanyi boleh, diving boleh, motor besar boleh, segala-galanya. Saudara ikhwan pun juga ada kelebihan. Menarik anak muda, Ustaz Afwan ada kelebihan. Saya tertarik dengan saudara ikhwan tadi sebut, anak muda hari ini dalam keadaan dia mudah terpengaruh dengan hiburan. Dan hiburan itu menjadi senjata.
Ni senjata nak merosakkan umat akhir zaman. Bagaimana Dajjal nanti muncul pun dia bawa kelalaian. Dan gadget hari ni, handphone hari ni pun itu sebagai anasir, sebagai alat yang didatangkan dulu sebelum dia muncul. Allahu akbar. Nauzubillah min zalik. Jadi kita banyak-banyak doa dan mudah-mudahan bicara kita pada malam ini sembang santai ni usrah Zayan Talk ni mudah-mudahan ada menyentuh hati kita yang utama, yang bukan sekadar di bibir kecintaan pada Nabi, tapi mudah-mudahan kita dapat praktik. Jadi saya nak minta mungkin sikit daripada Abang Ijam satu lagu, nanti Ustaz Afad satu lagu, Saudara Ikhwan satu lagu, mudah-mudahan. saya tak nanti janji, saya tahu dengar. Allah. Ni silakan Abang Ijam. Tika dan saat ini ke subhanallah. Ya, boleh. Lagu favorite tu. Boleh cakap sikit lah. InsyaAllah. Betul lah tu, ada muzik ke? Tak ada Sahabat ada muzik tak? Abang nak Tika saat ini ke? Tika saat ini. Okey Ustaz Kalau Afad. ada lah, file dia. Sekejap Oh tak boleh. Ni macam ni. Sekejap. Saya ada dia punya -1. Kejap. Saya ada -1 dia sekejap. Tengok sekejap Okey. Mana lampu kan? Okey, sementara Abang Ijam sedia tu boleh Ustaz Afad selawat dulu. Silakan. Baik Ustaz. Saya sebenarnya nak putarkan single terbaru ni insya-Allah. Okey, silakan. Yang akan launching 29 tapi special untuk Zayan, saya playkan malam ni insya-Allah untuk silakan. Mudah-mudahan ada manfaat lah. Lepas ni Abang Ijam boleh Abang Ijam Boleh insya-Allah. Kita minta Ustaz Afad dulu, silakan Ustaz. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Bergema sudah suara yang memanggil-manggil, menyebut, menyeru namamu kekasih, mengharap cinta yang dicari akan diterima. Hanya di Kaulah harapan umat manusia, syafaatmu ku harapkan untuk terus hidup bahagia. Tiada lagi kerisauan, kerana Kau cahaya yang menerang. Nabi Muhammad, Kau cinta agungku. Nabi Muhammad, ku damba syafaatmu. Nabi Muhammad, Kau pembela ummah, Kaulah segalanya. Dan terpuji Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syafaatmu ku harapkan untuk terus hidup bahagia. Tiada lagi kerisauan, kerana Kau cahaya yang menerang. Nabi Muhammad, Kau cinta agungku. Nabi Muhammad, ku damba syafaatmu.
Nabi Muhammad, kau pembela umat, kaulah segalanya. Nabi Muhammad, kau cinta agungku. Nabi Muhammad, ku damba syafaatmu. Nabi Muhammad, kau pembela umat, kaulah segalanya. Terpuji Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Allahu Akbar. Terima kasih sahabat. Allah. Tu Ustaz, cerita baru tapi belum launching, tapi kita play terus malam ni lah. Tergerak hati nak putarkan malam ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hadiah untuk Zayan, ingatan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkesan pada jiwa kita, insya-Allah. Silakan Abang Ijam. Mungkin ada lagu. InsyaAllah. Saya cuba ni, tak tahu minus one ni okey ke tidak ni, insyaAllah. Apa yang boleh bang, apa yang boleh, insyaAllah. Okey, insyaAllah. Ni lagu favourite saya bang. Tak seram ni, insyaAllah. Jika begini mencari-cari sebuah cinta hina, saat begini menanti-nanti terbang melayang, bertanya-tanya iman di dada, mengapa layu jua, bertanya-tanya di ujung waktu dosa yang lalu. Harap kelampunan wahana, ku mendapat nikmat Tuhan bersama rindu penghapaan saat ini. Tapi aku kembali, aku berjanji di dalam hati. Walau pergi menjalan, tetap pilihanmu, dengan rahmatmu tetap bahagia. Lari-lari. Allah ya Tuhanku, Kau hidupkanlah kami dalam iman, dan Kau matikanlah kami dalam iman. Kau bangkitkanlah kami di akhirat bersama orang-orang yang beriman, dan Kau masukkanlah kami ke surgamu dengan iman. Harap kelampunan wahana, ku mendapat nikmat Tuhan saat ini. Ku insafi aku kembali, aku berjanji menjaga hati dan coba terus di jalanmu. Walau pergi menjalar, ku coba sedayaku
dengan rahmatmu ku tetap bahagia. Jika begini engkau di sini tak terasa sepi. Saat begini ku padu janji cinta yang satu. Tak lagi Allah. Allahu Akbar. Tadi Abang Jam. Allah, amin, amin, amin. Subhanallah, hebat. Subhanallah. Muzik kat tempat lain. Tempat lain, subhanallah, hebat. Allah. Dia delay salah. Ustaz, Abang Jam. Tapi Abang Adalah steady delay boleh sikit. teruskan. Okey, apa-apa yang ada insya-Allah. Mudah-mudahan. Alhamdulillah, hebat. alhamdulillah, insya-Allah. Terima kasih Abang Ijam. Subhanallah. Sikit saudara Ikhwan. Oh, sikit lah. Saya belanja chorus je lah. Sebab dah dengar Abang Ijam nyanyi, saya rasa macam dah tak payah nyanyi dah kot. Janganlah macam tu. Sedap sangat lah. Jauh beza dengan saya dah. Allah, janganlah. Saya belanja sikit lah Allah. chorus lagu. Kalau nak dengar penuh, kena dengar dekat YouTube lah. Silakan. Ya Rasul salam alaika, kau kekasih yang paling teristimewa. Ya Rasul salam alaika, kaulah cinta hati yang paling sempurna. Terimalah selawat dan salam dariku hanya untukmu kekasih yang agung. Terima kasih. Subhanallah. Terima kasih saudara Ikhwan. Bukan mengelak. Untuk lebih tengok YouTube Ngelak tu. Mengelak tu Abang Jam kan. Baik. Seluruh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Kita berada di penghujung bicara kita. Subhanallah. Sedar tak sedar masa terus berjalan. Dan seluruh yang dirahmati Allah, Ustaz Apad, saudara Ikhwan dan Abang Ijam, tanda dunia nak kiamat kita sedar tak sedar apa dia, masa berjalan begitu pantas. Nabi SAW bagi tahu setahun nanti akan sebulan dia jadi. Sebulan macam seminggu, seminggu macam sehari, sehari umpama macam 1 jam. Dan 1 jam bukan umpama 1 minit, tapi 1 saat. Kadar mati pinar macam percikan api. Jumaah ke Jumaah, Jumaat ke Jumaat sekejap. Subhanallah. Sedar tak sedar, oh dah mati dah kita. Sedar tak sedar, oh dah kiamat dah dunia. Allahu Akbar. Jadi sebalik gambaran bicara kita pada malam ni, saya nak tutup untuk ingatan kita bersama. Memang tak puas, mungkin nanti Zain boleh create bicara yang kedua kan. InsyaAllah. Masa dia pertemuan yang kedua insya-Allah. Masa kita terlalu terhad. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, saya nak bawa sama-sama kita fikirkan. Mungkin Ustaz Pak boleh mainkan sikit muzik, kita cuba garap keseluruhan bicara kita pada malam ini. Bagaimana dalam satu pepatah Arab ada sebut, man ahabba syai'an kararan zikruhu. Man ahabba syai'an kararan zikruhu. Barang siapa yang suka akan sesuatu, dia akan seringkali ingat, akan seringkali sebut berulang-ulang. Kalau benar kita cinta pada Nabi, kalau benar kita ingat pada Nabi SAW, berapa kali kita berselawat pada Nabi SAW? Berapa kali kita ulang-ulang sunnah Nabi SAW? Man ahabba syai'an kararan zikruhu, berulang-ulang kita ingat. Allahu Akbar. Abang Ijam dengan cara dia menyanyi, Ikhwan dengan cara sendiri, Ustaz Apad dengan caranya sendiri. Tapi di sebalik gambaran tu kita fikir, bila mana kita tercari-cari Rasulullah tak kenal kita bagaimana? Allahu Akbar. Hari ini apa yang kita usahakan untuk Rasulullah? Apa yang kita usahakan untuk Nabi kenal kita? Allahu Akbar. Sedangkan kadang, ya Allahu Akbar, kalau kita buka sejarah Nabi tidak pernah kenyang. Nabi kurang tidurnya. Dan bahasa mudahnya Nabi kurang makannya. Kita sikit-sikit makan, sikit-sikit tidur. Allahu Akbar.
Beza dengan Nabi SAW. Mari kita fikirkan, Nabi menangis mikirkan kita. Tapi berapa banyak tangisan kita kenang Nabi SAW. Bilal bin Rabah bila diminta azan, waktu Nabi dah tak ada dah. Dia jauh merantau sebab apa? Dia sedih nak duduk tempat Nabi dikebumikan. Dia sedih nak bersama dengan jasad Nabi SAW yang dah tak ada atas muka bumi. Bila datang, subhanallah, waktu tu Sayyidina Umar, wahai Bilal, tolong azan. Tak nak azan dia. Datang cucu Rasulullah SAW, Hasan dan Husain, pakcik tolong azan. Di sebalik tubuh yang kecil itu minta mengalunkan azan daripada warisan Rasulullah. Allahu Akbar. Dia tak boleh nak tolak. Bila Bilal mula nak melongkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan bila sebut masuk asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menggigil tubuh Bilal dan jatuh pingsan beberapa kali. Allahu Akbar. Di sebalik gambaran itu contoh sahabat Nabi. Gambaran sahabat Nabi, cinta, rindu pada Nabi. Sampai kalau kan azan nak sebut Muhammad Rasulullah tak sampai. Kita kadang nak sebut selawat pun tak gemetar hati kita. Sebut selawat pun kadang kita tak terkesan hati kita. Allahu Akbar. Dan cuba kita bayangkan laukan dan bainana. Bayangkan kalau Nabi ada di sisi, melihat cara hidup kita, melihat tingkah laku kita, mengaku tidak dia kita sebagai umat dia. Allahu Akbar. Jadi marilah teman-teman, Abang Ijam, ya, saudara Ikhwan, saudara Afad, Sa'afad dan seluruh yang melihat gambaran ini, kita doa sama-sama. Mudah-mudahan Allah masih lagi beri kekuatan kita walau ujian hari ini. Ujian hari ini seolah-olah menyekat kecintaan kita pada Nabi. Tapi di sebalik gambaran itu kita flashback balik, Nabi lah orang yang paling besar musibahnya. Nabi lah yang paling berat ujiannya. Tapi di sebalik ujian itu Nabi makin dekat. Jadikan ujian ini kita makin dekat, bukan makin jauh daripada Nabi. Bukan jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Jadi itu yang dapat saya simpulkan garap daripada bicara kita pada malam ini. Dan saya nak minta Abang Ijam pimpin doa. Mudah-mudahan kita simpulkan dengan doa pada malam ini. Bicara kita dalam rahmat Allah, bicara kita dalam redha Allah, dan bukan hanya kita syok sendiri untuk bercakap ya, kita cinta Nabi tapi dalam hati kita jauh daripada Nabi, pengamalan kita, cara hidup jauh daripada Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Silakan ya Abang Ijam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أولا أولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين يا أرحم الراحمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قد ضاقت هيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قد ضاقت هيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قد ضاقت هيلتي أدركني اللهم إنا نسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آله نبي الله العظيم بقدر عظمة الذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاته من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم
اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اجعلنا من أهل شفاعة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم اجعلنا من أهل شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah Abang Ijam, terima kasih banyak atas doa yang dipimpin. Subhanallah, mudah-mudahan Allah sentuh hati kita pada malam ini. Ada di antara kita tidak sedar, Allah sampaikan kesedaran insya-Allah. Dan mudah-mudahan jadi asbab bicara perhimpunan nusrah kita pada malam ini, kita sebagai umat Nabi, asbab kita dapat syafaat pertolongan Nabi SAW di akhirat nanti insya-Allah. Sebab kita benar-benar jadi hamba Allah yang soleh dan salihah insya-Allah. Sebab kita berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jadi akhirnya saya nak mengajak mungkin Ustaz Afad, Abang Ijam dan saudara ikhwan, kita berselawat sama-sama. Mudah-mudahan kita tutup dengan selawat pada Nabi SAW. Tanda benar-benar sampaikan kecintaan kita pada Nabi SAW. Sekali kita berselawat, seolah-olahnya para malaikat dan Allah selawat kembali pada kita 10 kali. Subhanallah. Apa yang kita sebut, kita akan kata balik pada kita. Allah Akbar. Silakan sama-sama. InsyaAllah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, أيها المبعوث فينا جئت بالأمر الطاهر أنت غوثنا جميعا يا مجمل الطباع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور
فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallim. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada sahabat Abang Ijam, saudara ikhwan dan seluruh teman-teman penonton pendengar Zayan yang mudah-mudahan seluruh dalam rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan sekali lagi bicara kita pada malam ini asbab kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Jadi sekalian daripada saya antara sunnah Nabi kadang kita lupa. Nabi penuh dengan kerendahan. Jumpa siapa pun akan minta maaf, minta doa. Macam biasa, maafkan saya, doakan saya. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin. Baik, jazakallahu khairan jazaa kepada Ustaz Ashraf dan nak ucap jutaan terima kasih juga kepada semua sahabat-sahabat hati yang ada, Abang Ijam, Ikhwan, Fatana, Abang Fat, semua sekali lah yang hadir bersama insya-Allah. Moga-moga Allah merahmati pertemuan kita malam ni dan menjadi orang kata apa, menjadi saksi malam ni bila mana kita balik bertemu dengan Allah Taala, ada momen ataupun ada saat-saat kita bersama yang mana kita nak cuba untuk takmil istikmal, kita nak saling melengkapi antara satu sama lain insya-Allah. Baik, sekali lagi jazakumullah khairan jazak wa syarul amri, brother wa syarul amri, mungkin ada kata-kata akhir insya-Allah. Silakan. Alhamdulillah, saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang sentiasa menyokong Zayan. Dan saya mewakili keluarga Zayan sangat terharu apa yang dikongsikan bersama dan sentiasa memberi kerjasama dalam memastikan Zayan adalah pengisian yang terbaik dan apa yang Zayan lakukan ini adalah untuk kita semua insya-Allah. Okay, boleh Azhar boleh teruskan insya-Allah. Baik, insya-Allah, jazakumullah khairan jazak. Dan sekali lagi saya bagi kesempatan ucap jutaan terima kasih kepada semua. So bersama-sama lah bersama-sama kita malam-malam ni insya-Allah. Moga-moga mungkin ada pertemuan ke depan lagi, kita akan buat lagi majlis-majlis macam ni insya-Allah untuk kita nak saling usaha sama-sama nak jadi baiklah insya-Allah. Jadi saya akhir dengan sama-sama kita tanggung majlis kita dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.